Oh, lajunya. Laju kan. Sebabnya babnya banyak tapi sikit-sikit saja. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. Pelajar tingkatan 4 Sains ya. Hari ini kita bertemu dengan semua pelajar-pelajar yang setia dengan kelas Cikgu Ziana. Tahniah kepada semua pelajar yang hadir. Okey, pelajar yang sama lagi hadir tapi tak apa, kita teruskan bersemangat dan kita harap pelajar-pelajar yang tidak masuk kelas saya tu mereka akan belajar secara offline. Mereka akan belajar secara offline. Okey, so kita akan pergi kepada bab 9, kimia industri. Okey. So dalam kimia industri ni Habib kat Abah. Okay, dalam kimia industri ni, kita ada 3 sahaja subtopik yang akan kita belajar. Iaitu alloy, kaca dan seramik dan polimer. Alloy, kaca, seramik dan alloy. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama iaitu 9.1. 9.1 iaitu alloy. Pernah tak dengar perkataan alloy ni? Alloy hari ni Homnes dia tak ada mic. So tak dapat nak lawan dengan Pravin hari ni. Hari ni alloy. So alloy sebenarnya kalau kamu perasan lah kan. Pernah tak pergi kedai emas? Dekat kedai emas kita ada emas 916, kita ada emas 999, 916, ada emas 999. Apa yang tunjukkan ni? So yang ini adalah emas ni, maksudnya kalau 916 maksudnya ada 91.6% sahaja emas. Kalau emas 999 maksudnya ada 99.9% saja. So selebihnya adalah logam yang lain lah. Logam lain dia campur. Sebab itu emas 999 ni lagi mahal berbanding dengan emas 916. Sebabnya kandungan emasnya lagi banyak berbanding dengan emas 916. Sebab itulah emas 999 ni lagi mahal. Tapi emas 999 ni lagi lembut. Sebab kenapa? Kalau kamu terkena apa-apa ke, tekan dia sikit pun dia akan jadi dented ataupun dia akan lekuk. Dia akan berubah bentuk lah. Sebab kandungan emas tu banyak. So kandungan emas banyak tu maksudnya dia adalah terdiri daripada logam tulen. Logam tulen yang purely adalah tulen. Daripada asal dia. Tapi kalau yang ini, emas ni maksudnya 916 dia ada persen logam yang lain masuk. Baki yang daripada 100% tolak dengan 9 lebih kurang 18.4%. 8.4% adalah logam yang lain. So itulah yang kita namakan alloy. Alloy itu bermaksud kandungan di dalam suatu logam tulen tu kita campurkan dengan logam yang lain. Maksudnya terdapat lebih daripada 2 unsur logam. Contohnya kalau kamu tengok Tugu Negara, jug air, keris, train, duit shilling, ini semua adalah alloy. So jom kita tengok maksud sebenar alloy. So alloy merupakan campuran. Campuran beberapa jenis logam atau campuran logam. Maksudnya tadi macam cikgu cakap tadilah, lebih daripada satu logam. Campuran bukan logam, jenis logam ataupun campuran logam dengan bukan logam. Antara logam dengan logam ataupun logam dengan bukan logam yang mengikut kepada peratusnya tentu. So ada berapa jenis alloy? So apa yang perlu kamu buat sekarang dalam buku nota kamu, dalam buku nota kamu tuliskan ini tajuk yang utama tadilah. Yang pertama sekali, tajuk yang pertama iaitu bab 9 kimia industri. Kemudian 9.1 alloy. 9.1 alloy. Kemudian ambil maksud alloy. So alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam, mengikut peratusan yang tertentu. Itu saja. Itu untuk maksud. Kemudian kamu boleh imbas, imbas under RAR ni. So nanti akan ada permainan yang lagi menarik lah. So yang ini, ni kalau
Pravin rajin macam Homeless je rajin ke? Kalau rajin, tulislah ni semua ni. Okay? Sebab Boleh inilah sangat cikgu. kalau rajin lah. Kalau rasa macam malas sikit tu, pergilah kau photostat dekat kau punya printer tu. Tak Tekan ada je. cikgu, saya rajin. Oh rajin? Ush, Rajin. hebat Pravin. So kalau kamu rajin, kamu tuliskan untuk contoh-contoh alloy, komposisi alloy, sifat dia dan kegunaan. Sebab inilah yang keluar dalam SPM. Cikgu tak tipu. Ini selalu keluar dalam paper 1. Kalau paper 2 dalam bahagian B. Adalah kamu punya knowledge ataupun kamu punya pengetahuan. Kamu punya pengetahuan mengenai sifat alloy. Jom kita tengok. So, kita tengok apakah jenis-jenis alloy. So, yang pertama, ada setengah tu kamu pernah dengar. Selalunya yang kamu pernah dengar keluli. Keluli ni sebenarnya dalam komposisi dia ada 99% adalah besi. Maksudnya logam tulen dia adalah besi. Logam asal dia, kalau saya lukis lah, dia punya asal tu maksudnya sama saiz. Semua logam tulen tu semua sama saiz. Semua sama saiz. So jangan lukis tak sama saiz pula. So semua adalah sama saiz. Dan dia punya susunan dia teratur dan rapat-rapat. Sebab dalam logam, dalam keadaan pepejan. Oleh sebab itu, kemudian ada karbon 1%. Maksudnya susunan karbon dia ada di sekeliling besi tadi. So ini adalah besi. So ini adalah karbon. Ini adalah karbon. Inilah alloy, inilah keluli. Bila besi campur dengan karbon, so dia akan dapat keluli. Sifat dia apa? Sifat dia keras dan kuat. So gunanya apa? Untuk membuat bangunan jambatan, badan kenderaan, dan landasan kereta api. Sebab itu, kalau badan kereta tu kalau kita tak cat, confirm kau nampak dia punya karat. Kalau tertanggal lah cat dia, confirm kau akan dapat karat. Sebab besi ni hanya kalau semata besi saja, tengok 90% besi, kemudahan dia untuk keupayaan dia untuk berkarat lagi tinggi. Kemudian pewter. Pewter timah ada 96%, kuprum 3% dan antimoni 1%. So, kalau pewter ni permukaan dia berkilau dan tahan kakisan. Contohnya selalu kita buat dalam barang perhiasan. Kalau kat rumah kamu tu ada bingkai gambar, itu pewter lah. Itu adalah salah satu contoh pewter. Kemudian alloy yang ketiga adalah gangsa. Gangsa ni 88% dia dibuat daripada kuprum. Sebab tu warnanya kalau kamu dapat contoh, Pravin mendapat pingat gangsa. Pernah kau dapat pingat gangsa? Kau lari-lari masa sukan kan? Kau dapat pingat gangsa. Pingat gangsa tu sebenarnya 88% adalah kuprum. 12% dia adalah timah. So sifat dia, yang pertama keras, tahan kakisan dan warna yang menarik. Selalunya gangsa ni kita buat untuk pingat, duit shilling, logam dan buat tugu. Kemudian alloy. Yang keempat adalah loyang. Loyang ni 75% adalah kuprum dan 25% adalah zinc. Sifat loyang ni, sifat loyang dia kuat. Permukaan dia berkilat, mudah ditempa dan warna keemasan. So kegunaan dia buat apa? Buat kunci, tombol pintu, alatan muzik, trompet dan sebagainya. So selalunya kalau kamu tengoklah alatan-alatan muzik tu, semua dibuat daripada loyang. Duralumin. Duralumin 95% adalah aluminium. Kuprum adalah 3%, magnesium adalah 1% dan mangan adalah 1%. Apa sifat duralumin ni? Sifat dia adalah ringan, kuat dan tahan kakisan. Oleh sebab faktor sifat dia yang ringan, yang kuat, so dia sesuai untuk buat badan pesawat. Badan kapal terbang tu, kapal terbang tu dibuat daripada duralumin. Pernah keluar dalam soalan SPM, dia bagi gambar kapal terbang. Lepas tu dia tanya, namakan alloy, contoh alloy untuk membuat badan kapal terbang. So kamu cakap, so dia bagilah A loyang, B pewter, C keluli, D duralumin.
So kamu dah belajar dengan Cikgu Ziana. Kamu dah belajar badan kapal terbang dibuat daripada duralumin. Okey, faham ke Pravin? Faham cikgu? Okey, terima kasih Pravin. Okey, Google tak dapat jap masuk ya. Mungkin data Tak dia dapat masuk cikgu. betul. Betul. Okey. Mengapa alloy dihasilkan? Kenapa sebenarnya alloy ni dihasilkan? Macam tadi cikgu cakap, kenapa emas yang 916 tu lagi keras berbanding 999? Itulah sebabnya. Sebab untuk penghasilan alloy, kita nak menghasilkan logam yang keras. Logam yang lebih tahan kepada karat. So jom kita tengok. Kemudian dia cakap, kenapa alloy dihasilkan? Kebanyakan logam tulen adalah lembut, dan mudah terkakis. Macam cikgu cakap tadilah, emas 999 tadi. So ciri ni dia tak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda sekeliling kita. Maka pembentukan alloy ataupun proses apa namanya? Pengaloyan. Apa itu proses pengaloyan? Proses nak buat alloy. Pengaloyan untuk membaiki sifat logam tulen. Atom dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Macam cikgu lukis tadilah. So inilah lukisan dia. Logam tulen. Apa tu cikgu logam tulen? Macam tadi cikgu kata purely besi. Lagi apa? Kuprum semata. Ataupun kita kata aluminium sahaja. Itu adalah logam tulen. Macam kita belajar dalam jadual berkala semalam. So jadual berkala tu kan ada tengok contoh-contoh logam. Contohnya besi ke, zinc ke, tin ke, stannum ke. Itu adalah contoh logam tulen. So logam tulen ni dia disusun ikut kepada zarah-zarah yang sangat padat dan sama saiz. Semuanya adalah sama saiz dan sangat teratur. Tapi bila kita hentak je sikit, maksudnya kita hentak tu maksudnya kita bagi daya lah. Kita mengenakan daya terhadap logam tersebut. So lapisan logam atom tersebut akan menggelongsor. Lapisan atom tersebut akan menggelongsor di antara satu sama lain. Bila satu atau lebih unsur logam ataupun bukan logam lain dicampurkan ke dalam logam tulen atau atom unsur ini menyukarkan penggelongsoran. Itu apa maksudnya cikgu? Bila maksudnya atom asing. Atom asing ni maksudnya kamu masukkan atom yang lain. Contohnya macam keluli tadi. Keluli tadi logam yang asalnya adalah besi tapi kamu masukkan 1% karbon. Kamu masukkan karbon tersebut sebagai logam asing. Sebagai logam asing. So terjadilah alloy. So bila masuk saja logam asing ni, so susunan dia dah tak sama saiz. Tadi sama saiz, sekarang dah tak sama saiz. So, ada yang besar, ada yang kecil. So bila dia tak sama saiz ni, bila kamu kenakan daya, maksudnya kamu hentak je ke dia, kamu kenakan daya, kamu pukul, kamu tumbuk ke, kamu hentam dia dengan hammer ke apa, so dia tidak akan mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Berbeza dengan logam tulen tadi. Logam tulen sama saiz. Bila sama saiz, dia mudah untuk menggelongsor. Apa itu mudah menggelongsor? Slide over each other. Maksudnya dia mudah untuk bergerak lah. Tapi kalau alloy, bila logam tersebut saiz dia tak sama, saiz dia tak sama. So bila saiz dia tak sama, so dia tidak mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Kemudian, Homnes dah ada mic dah, nampak gayanya Homnes? Jom kita tengok. Apakah yang belajar tadi? So kita dah belajar kenapa perlunya kita buat alloy ni. Yang pertama nak bagi dia kuat. Yang kedua untuk tahan daripada kakisan. Apa tu cikgu tahan kakisan? Tahan kakisan tu bermaksud kita nak tahan daripada berkarat. So selalu kalau besi kalau besi kau letaklah kat luar, confirm dalam sebulan 2 bulan dia akan berkarat. Kalau kamu tak payah tengok banyak lah, kamu tengok kamu punya meja mana ke, kamu punya basikal kat luar ke, confirm dia akan berkarat kalau kamu tak jaga betul-betul. So ini pula adalah eksperimen. So eksperimen ni kita akan buat nantilah. So kita akan buat, yang ini kita nak uji kekuatan logam. Logam dan kekuatan alloy. So nanti kita akan letak bongkah kupram kat sini dengan bongkah gangsa. So nanti kita akan lepaskan pemberat ni kat sini.
Okay, kita akan lepaskan pemberat dekat sini. So nanti dia hentam dekat sini, kita akan tengok dia punya lekukan. Okay, kita akan tengok dia punya lekukan. So kalaulah lekukan tersebut besar, maksudnya dia lembut ke dia keras, Pravin? Apa cikgu? Kalaulah kamu hentam ni pemberat ni dekat bola keluli ni, bawahnya kupon kan. Contohnya nanti kalau kamu akan dapat tipuran lekuk. Dia akan dapat lekuk. So lekukan tu kalau besar, dia lembut ke dia keras sifat dia? Keras. Kalau dia besar. Kalau dia kecil? Lembut. Are you sure? Keras. Homnes. Kalau dia kecil, maksudnya dia keras lah. Kalau dia besar, maksudnya dia lembut lah. Dia terbalik. Yelah. Sebab kalau logam tu lembut, kau macam badan kau lembik je kan, Pravin kan? Memang betul cikgu. Pugal kau, tumbuk kau, jatuh kau. Tapi kalau kau jadi kuat, kau stamina kau kuat, protein, ada masa lah kan. Tumpuk kau takkan keras. So maksudnya itulah. Maksudnya dekat sini, logam tulen. Okay, antara kupram dengan gangsa, mana alloy? So kamu dah belajar tadi, gangsa tadi adalah alloy. Kupram tadi adalah logam tulen. So nanti sepatutnya lah eksperimen nanti kamu akan dapat diameter untuk alloy, untuk gangsa ni kecil berbanding untuk kupram. Okay, kamu akan dapat kupram nanti besar. Okay, kamu ukur menggunakan pembaris. Okay, dia akan jadi lekuk lah. Bila kamu hentam bola keluli ni, dia akan hentam bola-bola bongkah kupram ni, dia akan jadi besar. So besar maksudnya dia adalah lembut. So lembut tu selalunya logam tulen. Okay, eksperimen yang kedua kamu akan membuat mengkaji perbezaan sifat tahan takisan. Okay, antara logam dengan alloy. So kamu tahu besi ni adalah logam tulen. Okay, ini adalah logam tulen. So keluli ini adalah alloy. So antara dua ni agak-agaknya siapa yang akan berkarat? Homnes. Logam tulen ataupun alloy? Homnes dah tak ada suara lah pula. Ya juga ada. Ada. Okey, antara logam tulen dengan alloy, mana yang akan berkarat? Alloy. Are you sure? Logam tulen. Logam tulen yang akan berkarat. Alloy tidak akan berkarat. So berkarat tu baik ke tak? Berkarat tu tak baik kan? Tak baik. Dia jadi makan nanti kalau berkarat, kamu punya contohlah, kamu letak kamu punya basikal dekat luar berkarat. Berkarat dia akan rosak lah. Dia akan mudah rapuh, dia akan mudah patah dia punya besi. Tu tak baik lah. So logam tulen ni dia akan berkarat, tapi alloy dia tahan, dia kuat. So dia tidak akan berkarat. Okey, boleh? So dua sifat alloy tadi, yang pertama dia kuat dan keras. Okay, ingat ya, kuat dan keras. Yang kedua adalah dia tahan kepada kakisan, iaitu dia tahan karat. Okay, tahan kakisan. Okay. Kemudian, kegunaan alloy. Okay, kita masuk kegunaan alloy. So, yang pertama kita gunakan alloy, contohnya keluli lah. Okay, dalam nak buat bangunan. Okay, duralumin tadi nak buat badan kapal terbang. Loyang tadi nak buat alat muzik. So ini adalah kegunaan alloy. Okay, ini adalah kegunaan alloy. Okay, seterusnya. Okay, kita belajar mengenai superconductor. Apa tu superconductor? Okay, jom kita tengok. Okay, terdapat beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superconductor, okay, pada suhu yang rendah. Dicampurkan untuk membuat alloy superconductor. So apa tu superconductor? Okay, superconductor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Superconductor, okay, yang ini kena salin. Maksud ni ya. Maksud yang tadi, yang pertama nota kamu maksud alloy. Yang kedua yang dalam jadual ni. Okay, yang ketiga maksud superconductor.
Okay, maksud superkonduktor. So superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Okay, superkonduktor juga, okay, yang ini sampai ini je saya highlight je yang kamu buat ya. Okay, superkonduktor juga berupaya untuk menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Okey, maksudnya contohnya macam kereta api maglev. Okey, kereta api ni, kereta api ni dia gunakan alloy superkonduktor. Okey, untuk apa? So jom kita baca. Okey, alloy superkonduktor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api. Okey, landasan ya, landasan tu maksudnya tempat dia bergerak lah. Okey, berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. So bila dia terapung, so dia tidak akan bergeser dengan landasan. Antara kereta api dengan landasan dia tak akan bergeser. Dia terapung. Sebab sifat superkonduktor ni. Okay, sifat konduktor ni. So dia akan menyebabkan kereta api ni bergerak laju tanpa rintangan. Yang ini cikgu tulis tadi. Tanpa rintangan. Kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. So hal ini boleh membolehkan kereta api ini bergerak sangat laju. Okay, dia boleh menyerang dia sangat laju. Okay, alloy superkonduktor juga dibuat dalam mesin MRI. Okay, yang mana dia gunakan niobium titanium dan niobium timah. Okay, digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan. Okay, resonance magnetic. Okay, so dah habis dah sebenarnya chapter ni Pravin. Tengok sikit je kan? Dalam berapa minit je kita dah habiskan chapter ni. Okay, so dah habis chapter macam biasa, jom kita buat latihan. Okay, so Homnes dengan Pravin tolong tuliskan praktis formatif 9.1 dalam buku nota. Okay, dah tulis. So, kita nak cuba jawab soalan ni. Mana buku teks saya? Okay, jom kita jawab soalan ni. Nombor 1, macam biasa tak payah sayang soalan, buat jawapan sahaja. Okay, berikan 2 jenis alloy yang mengandungi logam kuprum. Okay. Berikan 2 jenis alloy yang mengandungi logam kuprum. Siapa yang ada unsur dia ataupun komposisi dia kuprum? Pewter lagi dengan gangsa. Lain daripada tu Loyang. Duralumin boleh. Okey, so bolehlah bagi mana-mana satu. Okay, dia nak 2 kan? Dia kata unsur utama ke unsur tambahan? Dia tak ada bagi tahu pun. So kita masuklah. Kita boleh bagi gangsa ke, loyang ke, duralumin ke. Okay. Okey, siap. Okey, nombor 2. Lukis susunan atom di dalam alloy dan logam tulen, hubung kaitkan susunan atom dengan sifat logam. So, logam tulen kau lukislah. Okay, kalau unsur logam lukis, macam cikgu tulis tadi lah. Dia ada unsur dia sama saiz, dia teratur. So, ini logam tulen lah. Lukis cantik. Okay, bulat dia sama. So, ini tulis logam tulen. Okay. Kemudian untuk alloy pula, kau buat lagi satu. Okay. Buat yang besar. Contohnya cikgu nak buat pen lain lah. Cikgu nak buat yang besar dulu. Okay. Baru cikgu nak buat kecil-kecil. Okey. So, labelkanlah. So, ini atom asing. Okey, ini adalah alloy.
So dia suruh apa namanya, kamu tuliskan. Kamu tuliskan kena logam tulen dengan alloy. Okay, so macam mana kamu nak tulis? So kita tulis, kita buat dekat sini . So logam tulen. So cikgu sekarang cikgu nak explain tentang logam tulen. So tadi kamu kata logam tulen tadi, kamu nampak dia tersusun secara teratur. So kamu cakap atom di dalam logam tulen susun dalam keadaan apa, Pravin? Tersusun secara teratur. Okay, secara teratur dan berlapis. Okay. Kemudian lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Okay. Ini kamu cakap tentang logam tulen. Okay. Kemudian kamu cakap tentang alloy. Okay. Saya nak cakap tentang alloy. Mana saya nak tulis? Okay. Alloy. Okay. Untuk alloy, cikgu nak cakap. Okay. Atom unsur asing. Ini semua ada dalam buku teks ya. Atas sekali tu. Unsur asing yang berlainan menyebabkan atom di dalam alloy tersusun secara tidak teratur. Okay, so apa yang mudah? Dia mudah menggelongsor ke? Tidak. So, lapisan atom di dalam alloy tidak mudah menggelongsor. Apabila dikenakan daya. Okay, oleh itu, alloy bersifat keras. Ini sebenarnya explanation daripada atas. Okay, daripada nota dalam buku teks yang atas sekali. Yang tadi yang cikgu explain mengenai logam tulen dengan alloy. Okay, so dua-dua ni adalah, okay, saya explain lagi sekali. Logam tulen dia tersusun sama saiz. So bila sama saiz, dia mudah untuk menggelongsor antara satu sama lain. Okay, sama saiz dan teratur. Okay, tapi dalam alloy ni, dia ada unsur atom asing. So unsur atom asing nanti bila atom asing ni dia tak sama saiz. So bila dia tak sama saiz, so dia tidak mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Okay, bila kamu kenakan daya kat dia lah. So ini menunjukkan bahawa alloy tersebut bersifat keras. Okay, ini menunjukkan alloy tersebut bersifat keras. Okay, bolehkah Homnes dan Pravin? Boleh cikgu. Okey, kalau laju bagi tahu. Yang jawapan ni untuk soalan yang mana cikgu? Soalan nombor 2. Mula-mula kau lukis logam tulen, lepas tu kau explain. Ataupun kau nak lukis dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Lukis alloy, kamu explain tentang alloy. Alloy ni dia panjang sikit lah.
Tapi kalau masuk nanti kaca dan seramik dengan polimer dia jadi kecil je, tak adalah banyak sangat. Tapi tak apa, kita slow-slow, insyaAllah cepat je dapat. 9, 10, 11, 12. So tinggal lagi 3 bab lah lagi untuk habis. Okey, nombor 3. Apakah alloy yang digunakan untuk buat kapal terbang? Apa tadi Pravin nak buat badan kapal terbang? Apa nama dia? Duralinium. Duralumin. Okey, duralumin. Kenapa kita pilih duralumin? Sifat dia macam mana tadi? Ringan. Ringan. Ringan, kuat dan tahan kakisan. Kakisan. Duralumin. So ini jawapan untuk soalan nombor 3 lah. Duralumin kuat, ringan dan tahan kakisan. Okey. Kuat, ringan dan tahan kakisan. Okey. Dah ke? Kita nak tengok siapa yang dah? Kita nak tengok buku kerja. Okey, buku kerja muka surat 83. Okey. Dah ke, Pravin? Dah cikgu. Okey. Jom kita pergi muka surat 83. Homenes apa senyap? Jom Homenes. Ya cikgu. Macam tak gembira je hari ni. Okey, buka muka surat 83. Okey, muka surat 83 buku kerja. Okey, soalan yang pertama. So, Homenes dan Pravin, bolehlah buka mic, boleh jawab soalan. Okey, apakah alloy? So, buku surat 83 ni kamu tulislah tarikh ke atas 16 hari bulan 6. Okey, yang pertama, apakah alloy? So, apa maksud alloy? Campuran jenis logam. Okey, atau campuran logam dan bukan logam. Okey, bukan logam. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2A. Dia nak buat jambatan, landasan kereta api. Apa nama alloy tu? Keluli. Okey, keluli. So, berapakah komposisi dalam keluli tadi? Besi 99%. Okey. Karbon 1%. Okey. Tulis ya sama saya ya. So, sifat dia kamu tengok apa tadi? Keras Dan kuat. Kuat. Tahan kakisan. Ini boleh buat sendiri ni saya rasa untuk masa tutor nanti. Okey, kegunaan kamu buatlah. Buat jambatan, landasan kereta api. Okey, A dah, B. Okey, nak buat kapal terbang, kapal lah. Ni nak buat apa ni nama alloy dia? Duralumin. Duralumin. Okey, so duralumin ni kita nak buat keadaan kapal terbang kan? So, apa komposisi dia kat dalam tu? So, dia ada
Aluminium 95%. 95%. Kita ada cupra 3%. magnesium 1%, 1%. mangan 1%. 1%. Dah. Okey, sifat. Okey, apa sifat duralumin yang kamu cakap tadi? Ringan, kuat. Ringan, kuat, tahan kakisan. Okey, sama je yang tadi kan? Okey. Dia nak buat badan kapal terbang. Kapal. Okey, basikal lumba. Okey, dah. Okey, kemudian kita pergi kepada C. Okey, C tu dia nak buat teko badan perhiasan. Tu apa tu agak-agak dia? Pewter. Pewter. Okey, itu adalah pewter macam ni. P-I-E P-I-U. P-I-U. P-E-R. P-E-R. Okey, pewter. So, pewter komposisi dia Timah 95,6%. 96%. Cuprum 3%. Antimony 1%. Okey, good. Okey, next. Sifat dia. Apa sifat dia? Permukaan berkilau, tahan kakisan. Okey, boleh ditempa, kilat dan tahan kakisan. Okey. Kegunaan dia nak buat apa? Membuat barangan perhiasan. Barang perhiasan. Okey, barang perhiasan dan barangan rumah. Okey. So C dah. D. Okey, dia nak buat pingat. Nak buat pingat pakai apa? Gangsa. Gangsa. So komposisi dia ada Cuprum 88%. 8%. Timah berapa? 12%. So sifat dia adalah 12. keras, Tahan kakisan. tahan kakisan, Warna yang menarik. warna yang menarik. Okey, sama je. Okey, so nak buat pingat. Tugu. Okey. Next page dia bagi kunci. Dia bagi kunci nak buat apa kunci ni? Okey, apa loyang. nama dia? Loyang. Okey, dia nak buat loyang. So, komposisi dia adalah cuprum 75%. 75%, zinc 25%. So, sifat dia adalah kuat, mudah ditempa. Okey, so kegunaannya nak buat apa ni? Alat muzik, bahan perhiasan. Okey. Okey, dah. So nanti untuk soalan nombor 3 ni adalah soalan eksperimen. Okey, soalan eksperimen ni, soalan eksperimen ni kamu kena buat report sebenarnya. So sebelum kita buat pergi masuk eksperimen, kita fill dulu dalam ni. Saya akan gunakan dua jenis bongkah yang berbeza. Yang pertama bongkah cuprum, yang kedua adalah bongkah apa tadi dia pakai? Bongkah keluli gangsa. Keluli. Bongkah keluli. Okey, so kita tengok buku. So nanti buat ya. Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, ni mesti dapat jawab sebab dalam buku teks dah ada. Okey, yang pertama, apakah pemboleh ubah dimanipulasi?
Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 186. Jenis bongkah. Betul, jenis bongkah. Okey, kedua, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Diameter lengkung. Diameter lekuk. Okay. Apa pemboleh ubah yang kamu tetapkan? Apa pun dimalahkan? Diameter bola keluli. Engkau ambil Ketinggian satu je. pemberat. Oh, ambil satu je. Ambil satu je. Tak payah banyak-banyak. Jisim pemberat ke, diameter bola keluli ke, ketinggian pemberat ke. So satu je ubah. Okey, seterusnya. Okey, perbincangan. Siapa dapat jawab ni tipu-tipu. Berdasarkan pemerhatian anda, bongkah mana yang lebih keras? Gangsa ke kuprum? Mana alloy? Siapa yang kuat? Alloy ke logam tulen? Alloy. Alloy. So antara kuprum dengan gangsa, mana alloy? Gangsa. Gangsa. Ya, tulis bongkah gangsa. Okay. Jelaskan jawapan anda. So jawapan kamu cakaplah. Diameter lekuk. Kamu cakap diameter lekuk. So diameter lekuk yang kamu hasilkan besar ke kecil? Yang dihasilkan oleh bongkah gangsa. So diameter lekuk yang dihasilkan oleh bongkah gangsa lebih kecil berbanding bongkah kuprum. Okey. Yasin? Ya, apa tadi? Diameter lekuk yang dihasilkan oleh bongkah gangsa Lebih kecil. Berbanding bongkah kuprum. Okey, soalan seterusnya. Kenapa dia kata diameter lekuk bagi kedua-dua bongkah berbeza? Sebab susunan zarah. Okey, so kamu tulislah. Okey, diameter lekuk yang dihasilkan oleh kedua-dua bongkah berbeza disebabkan oleh susunan zarah atom. Okay. Diameter lekuk yang dihasilkan oleh kedua-dua bongkah berbeza disebabkan oleh susunan zarah-zarah atom. Okay, muka surat 85 lagi sekali. Okay, bolehkah Homnes dan Pravin dapat jawab dapat ke? Boleh. Okay, apakah logam tulen dan alloy yang digunakan dalam eksperimen ini? Tadi kita dah jawab dah. So logam tulen yang mana? Kuprum ke gangsa? Kuprum. Alloy? Gangsa. Dah dapat TP2. Ni TP2 sebab aras dia rendah sikit. Terangkan bagaimana atom asing tersebut menyebabkan perubahan sifat logam tulen. Okay. So atom, dalam gangsa tadi kita ada timah tau. So atom timah yang mempunyai saiz berbeza menghalang atom-atom kuprum. So dia ada kuprum dengan timah. Okay, dalam gangsa tadi ada kuprum dengan timah. Timah tadi atom asing. So atom asing tadi, atom timah dimasukkan dalam atom kuprum. Okay, yang tersusun dalam lapisan daripada menggelongso di antara satu sama lain. Okay, next. Definisi mengenai alloy. So, alloy ialah bahan dengan diameter lekuk yang lebih kecil ke lebih besar? Yang kamu dapat sepatutnya tadi, yang saya tanya Pravin tadi.
alloy tadi dia akan menghasilkan diameter yang kecil ke yang besar? Kecil. Kecil, lebih kecil. So kalau nak buat definasi ni, ingat ya cikgu ajar ni, okey, dengar baik-baik. Dia tanya definisi mengenai alloy. So kamu tulis apa yang perkataan yang dia bagi. So dia bagi alloy. So kamu tulislah alloy. So alloy ialah, kena ada perkataan ialah. So alloy ialah, okey, alloy ini apa? Proses ke bahan? Dia adalah bahan. So bahan, okey, bahan ni lepas perkataan bahan kamu ambil kepada RV dia ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas kat sini? Diameter lekuk. So alloy tadi kamu tahu diameter lekuk dia besar ke kecil? Alloy ialah bahan, okey, dengan diameter. Diameter lekuk. Diameter lekuk ni kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. Ni cikgu nak ajar ni nanti akan masuk exam ya. Contohlah macam mana nak buat definisi. Kamu ambil perkataan apa yang ditanya. Apa yang ditanya? Alloy. So alloy ialah bahan, okay, dengan diameter lekuk yang lebih kecil. Dalam eksperimen ni kamu dapat lebih kecil terbentuk. Dah. Okay, padanya. Okay, dah. Itu sahaja. Okay. So hipotesis diterima alloy lebih keras daripada tulen. Sudah siap untuk kesimpulan. Okay, eksperimen yang seterusnya. Okay, eksperimen ni mengenai tahan kakisan. Okay. Hipotesis alloy terhadap kakisan. Apa? Alloy, tengok muka surat, buku teks muka surat 187. Macam cikgu show ni. Okay, apa hipotesis yang kamu boleh buat? Alloy tengok buku teks 187 yang cikgu show. Lebih tahan. Lebih tahan terhadap kakisan. Okay, dalam buku teks ni tengok lagi sekali. Okay, apa pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Jenis paku. Jenis paku. So kamu pakai paku yang berbeza. Satu paku besi, satu paku keluli. Okay, yang kedua yang bergerak balas. Apa yang bergerak balas? Kehadiran lapisan perang pada paku. Ya. Lapisan perang tu, itulah karat. Okay. Kehadiran lapisan perang pada paku. Apakah pemboleh ubah yang dimalahkan? Jangka masa eksperimen. Jangka masa eksperimen. Okay, nanti keputusan nanti kamu akan buatlah. So nanti paku besi kamu akan dapat ada perang, paku keluli tiada perang lah. Okay, perbincangan. Kita pergi perbincangan. Berdasarkan pemerhatian, paku yang mana berkarat lepas seminggu? Paku besi ke paku keluli? Paku Besi. Sebab paku besi logam tulen. Keluli adalah alloy. So B, dia suruh lukiskan. Okay, lukiskan paku besi. Kalau nak lukis macam cikgu tadi lukis lah. So lukislah bulat. So ini adalah atom besi. Okay. Untuk paku keluli kau buat. So dia ada karbon dengan besi. So buatlah bulat besar. Panain. Okay, so besar karbon. Sebenarnya karbon ni saiz dia kecil ke besar? Kalau atas ni cuba tengok atom karbon. Ada. So kamu buatlah tu besar. Besar, yang lain tu warna biru. Mak. Okay. Kena bulat, kena betul lah. Jangan macam cikgu ni, tak cantik. Okay, so ini adalah besi. Ini adalah atom karbon. Okay, dah siap. Lukislah. Okay, untuk jawapan soalan C.
Kenapa dia kata ketahanan kakisan kedua-dua paku itu berbeza? So yang dekat sini kamu kaitkan mengenai susunan. Okay, kamu cakap susunan atom paku besi terdiri daripada atom sama jenis dan saiz. Okey. Lagi besi merupakan, salin ni macam cikgu salin, unsur logam dan mudah berkarat. Okey. Paku keluli pula terdiri daripada atom besi, okay, iaitu unsur logam dan atom karbon, unsur bukan logam. Okay. Pengaloyan, eja pengaloyan, salah eja pengaloyan ni. Pengaloyan menjadikan paku keluli tahan kakisan. Okey, dah siap. Okey, Pravin dengan Homeless dah siap bagi tahu cikgu ya. Okey, dah siap ke Homeless? Saya dah siap cikgu. Okay, good. Okay, next question. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap, selain daripada tahan kakisan, tandakan ciri atom logam alloy berbanding logam tulen. Yang mana? Boleh ditempa ke? Boleh ditempa tu maksudnya dia lembut, dia boleh dibentuk. Boleh ke? Boleh ke Pravin? Alloy. Alloy cikgu. Alloy tu kan keras, so boleh tak dia tempa? Boleh? Tak. Tak, sebab dia keras, tak boleh. So boleh ditempa tak Ingat? Okay, yang kedua tidak mulu. Dia tidak mulu. Dia tidak mulu, so tandakan right, dan dia adalah kuat. Okay. So kesimpulan, hipotesis diterima, alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Okay, dah next. Okay, dah lah soalan. So nanti tak payahlah kamu nak buat soalan dah. Dah siap dah kerja kamu. So tinggal lagi buat nota je lagi. Okay, nombor 5. Pengangkutan. Okay, pengangkutan digunakan dalam pembuatan landasan. Landasan kereta api berkuasa tinggi. Membolehkan kereta api bergerak dengan
Sangat Laju. laju. Ya, betul. Sangat laju. Okey, perubatan. Digunakan dalam pembuatan peralatan mesin MRI untuk pengimejan perubatan. Cikgu ejakan ya. PENGIMEJAN. Pengimejan perubatan yang MRI tadi tu. Okay, yang ketiga digunakan untuk mengesan periuk api di laut. So itu adalah ketenteraan. Okey dah. Itu sahaja kelas kita hari ni, Homeless dan Pravin. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Okey. Okey, cikgu. Hadir kelas saya dan tahniah. Okey, sebab kamu semua datang untuk kelas saya. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, bye-bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.